Bel lah. Tu. Tekan subscribe tu. Bukan susah pun. Alamak. Ish. Hmm. Berita terbaik ya. Sangat terbaik untuk aku. Aku tak on mic lagi. Kejap nanti nanti aku edit. Nanti aku tunjuk ya. Aku dah buat dah video tu. Ini mic tak on. Sekarang ni dah on Okay dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat sejahtera semua. Salam satu Malaysia dan salam... Okay, tak nak. Itu jadi macam bilahan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua rakan-rakan ahli perniagaan semua. Salam perniagaan. Tak je. Ahli YouTube dah. Para viewer saya, para subscriber saya Nadi Muhammad Noor, atau lebih dikenali sebagai Nadi saja. Dan tolonglah yang mana yang baru tu, saya Nadi Muhammad Noor, subscribe YouTube channel saya, tambahkan like, tambahkan view semua tu. Subscribe tu macam ni. Ni aku tunjuk ni lah ni aku tunjuk ni. Itulah butang subscribe dan juga dia punya bell dia tu. Tu kau tekan automatic, nanti kalau aku upload video baru automatic korang akan korang akan notify aku. Aku dah buat dah banyak kali dah aku cakap dah tadi. Lepas tu dia mari tahun jadi semua jadi bisu tau. Okay. Lepas tu macam korang nampak ni lampu-lampu ni. Ini aku buat projek assignment aku. Yang ni pun projek aku, tapi ni dah lama. Ni dah SEM 2 dan SEM 3. Saja je nak tayang lah. Dan sekarang musim PKP yang tak tahu berapa ke berapa dah. Dan minggu ke berapa tak tahu dah. Dan esok dah nak puasa. Jadi selamat berpuasa untuk semua kaum muslimin dan muslimat sekalian. Jadi kalau waktu bulan puasa korang yang sangat indah pada musim PKP ni, jangan muram-muram. Jangan rasa macam korang rasa alamak, Ramadan tahun ni tak sama macam Ramadan tahun lepas. Aku nak tanya korang, Ramadan tahun lepas korang bagus sangat ke? Jadi kita dalam hidup ni kena biasa bersyukur. Dalam apa jua pun kau kena bersyukur. Janganlah korang rasa tak bersyukur. Sebab bila korang tak bersyukur, Allah tu murka. Okay. Lepas tu korang janganlah dalam fikiran korang, alamak raya tahun ni tak macam raya tahun lepas. Nak tanya raya tahun lepas korang tu bagus sangat ke? Okay. Kita kena bersyukur. Apa-apa pun bersyukur. Itulah umat Islam. Kelebihannya Islam tu, bersyukur dalam apa jua sekalipun. Redha atau dalam apa jua sekalipun. Musim PKP ni, COVID-19 ni adalah satu musibah untuk kita. Untuk kita muhasabah diri kita. Apa yang kita buat, apa yang berlaku dekat negara kita ni, apa yang menyebabkan kita semua satu dunia kena kuarantin ni. Kita kena muhasabah diri. Kita kena ingat dunia dah nak akhir semua tu. Jadi korang jangan terlalu sempitkan pemikiran korang. Katalah puasa tahun ni tak macam puasa tahun lepas lah, raya tahun ni macam tak raya tahun lepas lah, lama tak dapat jumpa family jauh lah, apa ni semua. Nak tanya jugalah korang sentiasa melawan mak bapak korang ke kalau korang yang jauh sana tu. Jadi korang jangan fikir macam tu. Korang kena fikir positif. Fikir je COVID-19 ni akan berakhir. Fikir tu je. Jangan fikir kata alamak tak cukup duit ni, alamak. Jangan. Tu rezeki tu semua di tangan Tuhan, tangan Allah. Okey, balik pada video kita. Model ni, kalau korang nak tahu, aku student ID, student interior design. Jadi inilah model-model hasilnya. Sekarang aku dah SEM 4. Aku harap korang doakan aku untuk aku sampailah ke finalnya tau. Sebab SEM depan aku dah SEM 5 and then aku LI. Jadi aku harap korang doakan aku dapatlah meneruskan perjalanan aku sebagai student dengan jayanya. Itu je. Dan saya mendoakan kalian semua dalam keadaan yang sihat. Dan pada waktu PKP ni korang jangan rasa bosan. Korang banyak data kerajaan bagi satu gig percuma kan. Korang buat apa dengan satu gig? Jangan buat macam-macam ya. Satu gig tu yang mana student tu untuk belajar. Okay, even tak cukup pun, tapi at least bermanfaatkan dia dengan belajar.
Kalau yang tak ada pelajaran, maaf sorry, kalau yang tak belajar ke kerja ke apa ke, korang boleh nak hilangkan bosan dengan menonton YouTube channel saya. Taklah, channel orang lain pun boleh, saya tak kisah, jangan risau, aku tak kisah. Okey, tanpa melengahkan masa kita, macam sebelum ni aku banyak buat video juga. Banyaklah video aku buat tapi tak upload. Video yang terutamanya pernah aku buat video nak pindah tapi tak upload, tak edit. Lepas tu video makan dekat JB kali terakhir tak edit. Lepas tu video kemas barang pindah tak edit dan tak upload. Lepas tu video study dekat college tak edit dan tak upload. Lepas tu video daily vlog waktu PKP pun tak edit dan tak upload. Lepas tu ada orang minta, aku tanya juga, macam nak pula nak buat konten apa ni untuk buat PKP ni, bosan dah ni, macam tu. Pasal aku cakap aku nak duit, korang subscribe YouTube channel aku cakap macam tu. Okey, jadi ada orang lah suggestkan. Satu suggestion yang pertama, orang suggest Nadir, buatlah mukbang makan-makan. Sorry lah, bukan tak nak buat pun nanti. Tapi Nadir malas, semua malas. Sekarang ni pun tengah malas sebenarnya, tapi memang nak buat untuk mengisi masa lapang aku. Jadi saya buat. Saya tak buat lagi yang video mukbang tu, tak buat lagi. Lepas tu ada orang tanya lagi, daily vlog tu aku dah buat, tapi aku tak upload dan aku dah padam video tu. Maybe aku buat lagi sekali. Lepas tu ada orang suruh aku buat video masak-masak. Aku tak boleh masak, tapi dia challenge aku. Aku masak tapi tanpa menggunakan bantuan daripada family dan juga adik-adik. Jadi insyaAllah saya buat. Tolong doakan saya rajin ya semua ya. Sayang semua saya sekali. Okey. 2000 years later. Jadi yang ni ialah video yang aku akan buat ni sebab pun di request. Sebenarnya request, aku tak tanya pun untuk buat apa. Dia request, Nadir macam mana nak jadi YouTuber dan juga vlogger. Nadir buatlah buatlah YouTube channel, buatlah video YouTube macam mana cara untuk menjadi seorang YouTuber dan juga vlogger. Okey, pengalaman Nadir tak adalah berapa banyak sangat pengalaman yang macam Nadir tahu, yang Nadir tengok pun macam vlogger-vlogger lain pun maybe banyak sangat pengalaman. Yang banyak sangat pengalaman tu pun ada tengok pun diorang mula pada bawah juga. Bukan yang diorang masuk video pun diorang terus famous, tak sebenarnya. Okay. First thing first, korang kena buang rasa malu korang. Itu je. Salah satu penghalang untuk kita buat sesuatu benda adalah sifat malu kita dan juga sifat tak nak kita dan juga sifat malas kita dalam diri ni. Sebab dalam dunia ni tak ada yang mustahil. Okay, itu satu hal. Korang kena buang sifat malu. Macam aku dulu, aku malu nak bercakap depan kamera, nak bercakap dengan, bukan nak bercakap dengan orang, bercakap dengan orang tu taklah malu. Yelah, nak bercakap depan kamera dan juga nak bercakap depan kamera ni di halayak orang yang ramai. Sebab aku buat YouTube tahun 2015, and then aku start upload pun time tu juga sebab aku tengok Kaki Aisyah buat YouTube. Dan Kaki Aisyah lah inspirasi aku yang buatkan aku rasa aku perlu buat YouTube, Kaki Aisyah. Jadi aku buat YouTube vlogger kita, vlogging, travel vlog. Kita buat travel vlog. Betul, macam sebelum ni aku buat dekat aku dah buat dekat ni kolam air panas dekat Ipoh Perak, dekat Perak, kat Taiping, tak silap lah, kolam air panas. Aku dah buat kat situ. And then aku dah Sungai Kelah, aku dah upload benda tu. And then aku rasa macam aku tak confident dengan diri aku malu. Aku dah edit semua tu, aku dah upload dalam YouTube, dah ada view dah pun, dan aku dah promote. Dan ada orang dah subscribe YouTube channel aku time tu. And then aku delete balik video tu sebab aku tak confident. Time tu lah 2015 tu. Lepas tu aku macam fikir balik, alamak, aku dah upload, kenapa aku padam balik video tu. And then aku senyap selama 2 tahun, 2015 dan juga 2016. Aku dah setahun je, aku senyap setahun. 2016 aku tak buat video langsung. And then 2017 aku buat video graduation day. Sampai sekarang ada video tu lagi sebab aku tak delete, sebab itu menyumbang aku punya view. Dan orang kalau tengok pun mesti macam aku discover diri sendiri. Aku jadikan diri aku ni sebagai viewer. Kalau kita jadikan diri kita sebagai viewer, mana orang yang tengok video kita, maybe dia akan tengok video kita yang sebelum ni juga kan. Lepas kita tengok video yang macam ni, dia akan tengok video kita yang sebelum ni. Dan automatik benda tu, view kita akan naik juga.
Aku jadikan sebagai macam tu. Aku positifkan minda aku. Even aku rasa aku tahunya orang takkan tengok pun video aku yang sebelum-sebelum ni. Tapi aku positifkan minda. Aku kata kau sebagai viewer, kau tengok YouTube channel orang lain pun, kau tengok video dia yang lepas-lepas. Kau nak tahu macam mana, bila masa dia buat video ni, macam ni dia boleh naik mendadak macam ni kan. Mesti korang akan cakap macam mesti orang akan buat macam tu juga. Aku yang anggap macam tu. Kalau korang rasa korang anggap macam tu, baguslah. Sebab korang tak ada rasa give up untuk buat sesuatu benda. Okay, lepas tu macam mana aku nak atasi malu aku? Aku atasi malu aku dengan masukkan, aku masuk banyak pertandingan waktu sekolah. Contohnya pertandingan yang perlu kita bercakap depan halayak orang ramai. Macam pertandingan pidato, aku masuk sajak. Lepas tu aku jadi pengacara majlis untuk perhimpunan, untuk PIBG, untuk majlis anugerah, untuk sukan semua tu aku jadi pengacara majlis. Itulah menyebabkan itulah salah satu kekuatan untuk aku buang rasa malu aku, untuk aku elakkan rasa malu aku untuk berhadapan dengan orang. Itulah salah satunya sebenarnya untuk kita interact. Sebenarnya kalau korang nak hilangkan rasa malu tu, macam korang buat Instagram story lah. Korang upload video korang kat Instagram story. Automatic suara korang keluar kan time tu kan. Kadang-kadang korang tak nak mute pun suara korang terus keluarkan suara korang. Macam tu lah sebenarnya vlogging dan YouTuber ni semua. Macam tu sebenarnya. Lepas tu itulah pertama sekali yang perlu korang buang. Tu korang kena buang. Tapi janganlah korang buang rasa malu korang tu korang buat upload video yang bukan-bukan. Jangan. Video yang memanfaatkan untuk orang lain sebenarnya. Tak pun, kalau korang malu, korang buatlah video tutorial DIY ke, tutorial makeup tanpa menggunakan percakapan secara direct. Maksudnya korang buat video makeup, and then korang tulis barang apa yang perlu. Korang letaklah barang apa yang perlu. Korang letak macam subtitle tu, korang letak barang apa yang perlu. Dan juga tak pun korang voice over. Maknanya voice recording. Maknanya voice over lah orang cakap. Voice over video korang. Macam tu. Maknanya korang takkan bercakap sedirect macam aku cakap ni. Macam tu lah. Sebenarnya malu lah juga cakap-cakap macam ni. Macam lah kita tak malu. Kita ni malu sebenarnya pemalu orangnya tau. Kalau korang tahulah Nadine ni macam mana, awal-awal orang akan cakap dia sombong, tapi sebenarnya tak pun. Kalau korang kenal Nadine betul-betulnya, Nadine ni gila, tak betul orangnya. Dan dia selalu buat perkara annoying. Kalau macam kat college, aku buat perkara yang annoying. Kan layout aku tak letak kat leher, aku letak kat kepala. Macam tu. Lepas tu aku jalan lah dengan macam tu. Itulah Nadi, tak betul. Okay, lepas tu berbalik kepada yang tadi. Lepas korang dah buang hilang rasa malu korang untuk bercakap depan kamera di halayak orang ramai, kan? Kalau korang rasa malu sangat kan, korang just rakam muka korang macam ni dengan suasana korang voice over. Macam tu je. Lepas tu perlu ada konten yang bagus. Bukan konten yang bagus lah, konten yang memanfaatkan orang. Contohnya macam sekarang ni aku buat, memanfaatkan tak untuk korang. Mostly aku banyak tengok video vlogger semua tu, semua memanfaatkan untuk akulah. Macam Iman Kamil, dia share macam mana nak jadi, dia pernah share macam mana nak naikkan 1,000 subscriber dan juga 4,000 jam per minit, 4,000 jam video kita, nak naikkan 4,000 jam. Lepas tu macam mana nak dapat duit daripada YouTube. Itulah. Dan juga aku pun banyak tengok daripada Bella Han dan juga Aisyah Afshi dan juga Syah Zainuddin. Mana yang aku sebut tadi tu, semuanya
konten-konten yang mendatangkan manfaat kepada semua orang. Maknanya diorang bukan saja buat YouTube, diorang upload dekat YouTube benda yang sia-siakan data internet orang. Kita kena bijak. Okay? Jangan jadi bodoh. Perlu bijak. Jangan nak jadi famous kerana kebodohan anda. Benda tu tak membawa manfaat pun. Even anda rasa ia manfaat untuk anda, tapi tak membawa manfaat pun untuk semua orang. Faham? Cik, serius lah kau. Nak pergi ambil air. Bye, kejap. A few inches later. Well, hello people out there. Are you here? Oh, okay, alright. Kembali bersama saya, Nadi bin Muhammad Noor dalam channel Nadi MD Noor Channel. Ini buang yang keruk, ambil yang jernih. Jadikan hidup sebagai satu manfaat untuk anda. Hidup ini adalah ujian bagi anda untuk anda ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, Assalamualaikum. Saja nak minum air jap. Penat cakap banyak. Okay. Berbalik pada soalan tadi. Konten yang korang perlu buat konten yang bagus untuk yang memanfaatkan semua orang lah. Konten tu maknanya isi video korang. Macam sekarang aku buat ni. Ni untuk orang yang nak jadi YouTuber. Sebenarnya semua orang boleh jadi YouTuber. Semua orang boleh vlogging. Semua orang boleh dapat duit dari YouTube sebenarnya. Tak kisah. Cuma rajin ni tak rajin je. Cuma rajin nak belajar ataupun tidak. Itu saja. Okey. Itu perkara asas. Buat kelas pula ya. Okey. Mengikut pengalaman saya yang tak seberapa, yang baru setahun jagung, tak sampai setahun pun ni, dan view saya pun kadang naik, kadang turun, tak naik-naik pun. Dan juga subscriber saya naik 2-3 sahaja. Untuk menjadi seorang YouTuber ni, korang perlu ada apa? Tu je. Tanda soal. Perlu ada apa? Okay, titik. Perlu ada apa? First thing first, korang perlu ada kamera. Korang perlu ada, kamera. Aku faham. Kadang-kadang korang yang masih belajar, maybe korang kekurangan duit untuk korang beli kamera. Macam aku pun, aku tak guna kamera. Korang tak payah risau. Tak guna kamera tak jadi masalah. Kita guna kamera handphone, smartphone kita. Okay? Handphone, telefon pintar, semua boleh tau. Cuma ya, beza dia dengan kamera sebenar adalah kualiti. Kualiti kamera sebenar dengan kualiti kamera handphone adalah sangat jauh beza dia. Gitu macam tahu sangat. Tapi betul lah, jauh beza dia. Jauh dia. Jauh bezanya. Itu ayat betul. Okay, sorry. Jadi, gunalah kamera handphone kalau korang rasa korang tak mampu nak beli kamera sebenar. Okay, bila kamera handphone, korang kena tengok juga handphone ni kapasiti dia berapa. Macam handphone korang ada yang lebih pada 256GB, ada yang kurang daripada 256GB, dan ada yang 64GB ataupun 128GB ataupun 16GB. Kan? Ataupun 32GB. Jadi bila korang buat video, automatik korang kena edit semuanya sekali. Tak pun korang transfer dalam laptop, korang edit dalam laptop, lepas tu korang upload. Lepas tu korang delete video-video korang dalam handphone korang. Itulah kelemahan ni pula. Sebab korang tak boleh simpan video korang yang lama-lama. Selepas edit korang simpan lama-lama, and then korang buat video baru. Video lama-lama tu menyebabkan korang punya kekurangan storage, less, kurang, semuanya lah. Jadi itulah kelemahan dia. Tapi kalau kamera pula, kamera dia ada SD card. Macam handphone kita pun ada SD card juga.
Tapi itulah, takkanlah. Yelah, macam itulah. Kalau kekurangan kamera pula, dia kena keluarkan SD card. Tak pun dia kena cocok wire USB kabel ni daripada laptop kepada diorang punya kamera. And then diorang transfer. And then diorang edit. Macam tu lah. Tapi tak ada masalah pun. Tak ada masalah lah untuk semua tu. Kalau korang nak, korang perlu berusaha. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Macam tu lah. Kalau berdalih, korang tak nak lah. Kalau korang nak, korang kena berdaya usaha. Korang kena berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Untuk mendapatkan apa yang korang nak. Itu yang korang nak. Okay. Lepas tu korang kena confident. Confident lah. Korang jangan tak confident. Macam kau upload kau punya gambar dekat dalam IG. Kan confident tu kau boleh upload gambar kat dalam IG. Alamak. Okay. Sorry. Terover pula. Okay. Lepas tu dah ada kamera, korang perlu ada tripod. Tripod tu aku tunjuk ya. Kejap aku tunjuk tripod. Inilah tripodnya. Sorry kata siapa-siapa. Inilah tripod. Tripod ni lah yang memberi korang punya kestabilan, stabilization korang punya video. Tapi kalau kau pakai kamera pun kena ada tripod jugalah untuk kestabilan video korang. Sama je. Tripod ni sangat penting. Tak ada yang tak penting. Okay, tripod. Okay, dah ada tripod. Bila ada tripod, korang kena ada mic. Kadang-kadang mic ni sangat penting sebenarnya. Salah satu benda penting dalam vlogging. Yalah, vlogging salah satu benda penting untuk menjelaskan suara kita. Kadang-kadang kita bercakap sejauh macam ni, handphone kita boleh dengar. Kita punya kamera pun tak dengar sangat. Lagi tempat bising. Kau rasa boleh dengar ke? Tak kan? Jadi korang perlu ada mic. Okay, ni mic. Macam ni. Macam sebelum ni aku guna mic yang macam karaoke punya mic, tapi kecil sikit. Kecil sangat. And then aku sangkut kat mana tau? Mana mic tu dah rosak sebenarnya. Jadi aku tak boleh tunjuk. Aku dah buang apa. Aku sangkut dekat sini. Sangkut kat sini. And then aku vlogging. Kau rasa apa orang akan tanya? Kau kena buat tau macam tu. Untuk mendapatkan kita punya suara yang jelas. Effort tau. Kita kena ada effort. Kalau tak ada effort, tak jalan. Okay. Dah ada mic semua tu, kau kena ada software editing. Macam bila ada software editing, kau kena ada laptop atau PC yang bagus, PC yang terbaik untuk software editing. Maknanya korang perlu ada laptop, PC yang spek gaming. Itu je, spek gaming. Tapi bagi aku, untuk yang masih baru, kalau korang rasa laptop korang tak ada spek gaming ke apa ke, better jangan beli dululah. Kumpul duit dulu baru korang beli. Bagi aku better korang edit dalam handphone saja. Macam iPhone user senang. Dia ada iMovie. Bila iMovie senanglah dia nak edit apa-apa semua kan. Jadi dia tak perlu apps lain macam Filmora ke, Viva Video ke, Power Director ke. Dia tak perlu apps tu. KineMaster ke tak perlu. Sebab dia ada Alhamdulillah, sorry. Sebab dia ada iMovie. Tapi untuk Android ni susah sikit. Sebab aku pakai Android. Jadi aku tahu Android ni susah. Macam dulu aku sebelum aku edit pakai yang lain, aku pakai Power Director, Filmora dan juga KineMaster. Bila aku tiga-tiga ni aku pakai, akhir video, bukan akhir video lah, mana daripada awal video sampai akhir video dia ada trademark. Ialah trademark video dia, trademark KineMaster, Filmora dan juga Power Director tu dia ada trademark. Jadi bila nak buang trademark itu, kita orang kena beli. Aku kena beli. Tapi aku tak beli. Jadi aku biarkan yang benda tu Power Director. Biar orang tahu aku pakai Power Director pun. Jadi aku tak belilah. Aku tak beli. Jadi sampailah aku jumpa satu apps ni, kita boleh buang trademark dia tanpa menggunakan duit. Jadi aku beli. Aku tak beli, sorry. Beli juga yang apps ni. Tapi lagi murah lah harga dia. Aku beli pun sebab aku dah kerja time tu. Aku kerja part time. Aku beli. Nama apps tu InShot. Aku letak kat sini, InShot.
Kalau kamera yang terbaik untuk vlogging, aku dah tulis tau, aku dah kaji, tapi aku tak bagi tahulah spesifikasi dia apa benda semua tu. Better korang search lah top 5, top 5 ke top 10 ke vlogging camera the best. Macam tu korang search ke apa ke kan. Tapi yang aku tahu, yang aku pernah nampak yang orang pernah guna, macam Azman Uzi dia ada guna DJI Osmo Pocket. Yang tu video dia 4K video. Lepas tu Canon M50 ni aku tak nampak kot. Pernah ada orang guna juga. Sony RX 100 V11 ni pun orang pernah guna juga. Lepas tu Canon, nanti aku tunjuk lah gambar dan juga ayat-ayat dia kat atas tu. Lepas tu paling ramai orang guna sekarang ni Canon G7X Mark 1. Itu ramai orang guna. Yang ni sebab aku search Aisyah Hapsi guna kamera yang ni. Aisyah Hapsi kau. Lepas tu ada orang guna Sony juga. Kebanyakannya orang guna Sony. Iman Kamil guna Sony juga. Lepas tu kamera. Kalau korang rasa korang tak mampu nak beli kamera, sebab tahulah harga kamera pun mahal, sama je kan. Jadi korang pakai handphone. Macam aku pakai Huawei Y9 Prime 2019. Aku pakai ni lah, Huawei yang ni. Aku pakai tak sampai setahun lagi, baru 12, 1, 2, 3, 4. Sekarang bulan berapa? Sekarang bulan April 4 lah. 12, 1, 2, 3, 4. 12, 1, 2, 3, 4. 5 bulan dah. Aku dah pakai 5 bulan. Mostly dia punya kamera lawa. Tapi sebelum aku beli pun, aku dah check dulu. Kamera memang lawa. Aku dah tengok dah review. Antara salah satu handphone dengan kamera yang bagus dan juga harga yang murah. Dia Huawei Y9 Prime 2019. Okey, berbalik pada kamera. Berbalik pada tadi tu. Sekarang kalau pengguna iPhone tak perlu risau lah, iPhone user, sebab kamera untuk iPhone adalah yang paling terbaik, kamera iPhone ni. Jadi dia tak perlu risau. Lepas tu dengan dia punya software editing dalam handphone pun dah ada iMovie pada dulu ada. Jadi dia tak perlu risau tentang macam mana nak edit semua tu. Okey, tu untuk iPhone. Kalau untuk Android, aku rasa aku lebih prefer untuk yang mana nak edit dalam handphone. Aku pakai better korang pakai InShot lah. InShot nanti aku letak kat atas ni. InShot ni sini ke, tak lah, mana-mana lah korang tengok nanti. InShot, aku pakai InShot. Jadi tu je lah. InShot ni pun aku tak belajar sangat daripada YouTube, tapi aku try and error. Aku buat and then aku tengok balik video tu. Kalau aku rasa benda tu kurang, aku tambah lagi. Maksudnya kita belajar dari kesilapan. Kita dalam hidup ni memang kena sentiasa belajar dari kesilapan. Kalau kita rasa kita tak ada silap tu, kita ni tak betul sebenarnya. Sebenarnya dalam hidup ni kita memang sentiasa tak betul. Kita memang sentiasa ada silap. Kalau tak ada silap tu, maknanya kau bukan manusia sebenarnya. Kau benda. Maybe kau benda lah, macam baju ke ataupun papan ke apa ke. Yang itulah. Jadi kita memang sentiasa melakukan kesilapan. Itu sebenarnya. Okey. Jadi kalau macam macam korang rasa korang nak upload dalam korang nak guna software editing dalam laptop dan juga PC kan. Aku prefer Adobe Premiere Pro dan juga Vegas Pro. Yang ni korang boleh dapat kot dekat ni, apa tu namanya tu, kedai-kedai laptop ke kedai PC ke kan. Korang tanya dorang ada tak software editing. Macam tu lah korang tanya. Bila korang tanya, automatik dorang kata dorang ada dengan harga-harga yang sekian. Sebenarnya aku dah penat. Aku dah cakap lah banyak kali dah tadi. Aku dah cakap sebenarnya. Tapi disebabkan I'm not prepared. I'm preparation. That's why everything's gonna be a mess. Oh my god. Okay. Macam mana aku terjebak dalam menjadi seorang YouTuber. Aku bukanlah YouTuber sebenarnya. Tak nak cakap YouTuber lah konon. Dalam hati nak cakap. Okay, sebenarnya aku minat nak jadi seorang YouTuber ni, nak jadi seorang vlogger YouTuber ni
sebab terinspirasi daripada Cupcake Aisyah. Cupcake Aisyah tu umur sebaya dengan aku, tapi dia dah berjaya, dia dah dapat 100k view. Sekarang dah lebih daripada 100k, maybe dah 500k view lah, 500k subscriber. Lepas tu dia telah menang beberapa award. Lepas tu yelah, dengan duit YouTube dia telah bagi duit YouTube dia, duit bisnes dia bagi mak dia berapa hari tu kalau korang tengok video dia tu, duit hasil dia lah. Jadi itulah terinspirasi menyebabkan aku untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi mana-mana untuk korang sana tu, korang perlu ada macam ni, kalau korang tak ada inspirasi siapa-siapa pun, kalau korang rasa korang perlu, tak pun korang nak sangat, korang buat je. Kadang-kadang korang maybe akan terfikir dalam kepala korang, nanti kan orang cakap tu, nanti kan orang cakap ni, nanti kan ada orang anjing kita, nanti kan ada orang kata-kata kita, kutuk-kutuk kita. Dalam hidup ni, kau tak buat benda jahat pun, kau tak buat apa-apa pun, kau tak kacau hidup orang pun, orang tetap mengata kau. Itu je. Orang akan rasa asyik tak puas hati je dengan kau. Itu dalam hidup kita. Memang lumrah hidup kita semua sebagai manusia akan ada orang yang tak puas hati dengan hidup kita. Jadi biar je orang nak cakap apa semua. Biarlah, lantaklah semua orang tu nak cakap apa. Life kau nak buat benda tu untuk diri kau, manfaatkan untuk kau, bukan untuk dorang. Dan dorang bukannya kita kacau periuk nasi dorang, tak kan. Buat apa kau nak risau? Tak payah risau apa yang orang nak cakap. Melainkan kalau orang tu tegur kau punya video salah, kau ambilkan dia sebagai satu pengajaran untuk kau buat lagi bagus. Kan dah banyak membebel dah ni. Okey. Jadi mic. Kalau mic pula, macam sebelum ni tadi aku cakap, mic aku pakai yang aku letak dekat atas ni semua tu kan. Sekarang ni aku dah pakai mic ni. Ni nama dia Boya. Aku beli dekat Topen. Time tu aku beli handphone ni. Mak aku beli. Bonda beli handphone ni. Sebab bonda beli sebab macam handphone aku tak nak pun tukar. Sebab Nova 2i aku still lagi okey. Cuma LCD dia problem, retak dengan bateri kembung. Aku kata aku nak tukar dua tu je. Bateri kembung tu aku tanya center cakap tukar dalam RM100. Okey lah, RM100 aku boleh consider it lagi lah. Tapi untuk LCD RM300 lebih. Jadi bila RM300 lebih, aku fikir lama aku akan kumpul duit pula untuk LCD. Jadi aku kata tak apalah, buang kumpul duit dulu untuk ini. Lepas tu mak aku cakap, bonda cakap, daripada kau kumpul duit untuk LCD, baik kau tukar baru terus. Jadi bonda pun belilah handphone ni. Jadi pada masa yang sama, bonda offer pada Along. Lepas tu and then Along pun ambil brand yang sama macam aku, tapi color dia color green, light green. Lepas tu bonda offer pada Uda Huawei Y7 2019, and then tu pun green juga. And then bonda offer pada adik. Adik pakai Huawei Y5 2019, dan juga akhir sekali baru bonda offer pada aku. Sebab aku time tu berfikir panjang juga. Aku cakap lah, aku nak tukar handphone je sebab handphone aku tu still lagi okey. Nova 2i tu paling banyak berharga untuk aku. Sebab dari situlah banyak video aku upload melalui Nova 2i. Lepas tu jadi aku tak nak bazir masa lah. Aku tak nak buang dia. Jadi aku cuma cakap dengan bonda nak tukar skrin dan juga bateri. Lepas tu bonda kata daripada kau tukar skrin dan juga bateri, baik kau beli baru. Jadi aku pun belilah handphone ni. One eternity later. Okay, kita berhenti seketika tadi sekejap je. Okay, lepas tu macam yang korang tahu semua,
Aku bukanlah seorang YouTuber yang orang kenal, dan aku masih baru. Jadi aku harap korang yang mana tengok video-video aku ni, aku harap korang subscribe. Apa yang kurang korang bagi tahu supaya aku boleh perbaiki. Kita kena sentiasa memperbaiki diri. Itu hidup kita. Lumrah hidup kita, kita kena sentiasa memperbaiki diri kita. Tahu? Kita jangan rasa macam diri kita ni perfect. Tak. Sebenarnya tak. Okey dah. Tak payah nak merepek sangat dah. Okey. Untuk software editing, aku banyak pakai handphone je. Bukan banyak pakai handphone. Memang aku pakai handphone. Edit pakai handphone. Aku tak edit pakai laptop. Sebab tak pandai pakai laptop. Dan laptop aku hanya untuk kerja-kerja idea aku je, assignment aku je. Jadi aku tak nak pakai laptop. Jadi aku just pakai handphone je. Laptop aku ada Vegas Pro, tapi aku tak guna. Jadi tak apalah, nanti aku belajar lah benda tu kan. Jadi macam korang yang mana baru, korang rasa korang nak lebih advance, korang pakai je Vegas Pro ataupun Adobe Premiere, supaya nanti korang punya kualiti video korang bagus, cantik. Gitu Okey, sebelum tu butang tekanlah butang subscribe tu, bukan susah pun lah tu. Yang tu. Tu tekan. Bila tekan, lepas tu kau tekan bell dia, automatik korang akan dapat video aku. Tahu? Menjadi seorang orang yang orang kenal ni, korang perlu jadikan diri korang ni seorang yang positive person. Bila jadi seorang yang positive person, orang akan inspire korang. Itu je sebenarnya kunci kejayaannya. Boleh? Cakap macam bagus sangat. Tak adalah, betul lah. Dalam hidup ni, kita kena sentiasa memberi ilmu, memberi manfaat kepada semua orang, supaya ilmu yang kita kongsi tu makin bertambah untuk diri kita dan juga orang-orang lain. Itu je sebenarnya. Macam sekarang ni aku kongsi korang, aku harap sangat korang kongsi ilmu yang sekarang ni aku kongsi kat korang ni kepada semua orang, supaya semua orang boleh dapat apa yang aku dapat sekarang ni dan juga apa yang korang dapat sekarang ni. Itu je sebenarnya. Kita jangan kedekut. Tak perlu kedekut dalam hidup ni. Sebab Allah tu pun tak kedekut dengan kita. Allah tu bagi rezeki kat kita pun sama rata. Kenapa Allah perlu kedekut dengan kita sedangkan kita kenapa kita perlu kedekut sedangkan Allah tak kedekut kat kita pun. Itu je, korang kena ingat tu je. Okey. Lepas tu, nak jadi seorang YouTuber dengan vlogger ataupun orang yang terkenal untuk orang yang kenal. Apa yang aku ayat ni? Menjadi seorang yang terkenal, bukan terkenal, menjadi seorang yang diketahui orang ramai. Senang cerita macam tu. Perlu ada ilmu. Jangan tak ada ilmu. Bila kau ada ilmu, automatik orang akan sanjung kau. Itu je sebenarnya kunci dia. Jangan kau nak famous. Jangan korang nak famous, korang buat video yang mendatangkan kecaman. Tak elok sebenarnya, sebab nama korang, nama dah lah baik, dah cantik, dah Mama Bapak bagi korang punya nama. Lepas tu korang jatuhkan maruah korang tu dengan video-video yang tak sepatutnya. Jangan. Tak elok. Tak elok tau. Jangan. Jadi biarlah kita menjadi seorang yang lambat untuk naik, akan tetapi video-video kita berkualiti. Gitu. Macam lah berkualiti sangat video aku. Tak adalah, betul lah tu. Ingat tau. Jadi tanpa berpanjang-panjang ni, aku nak cakap korang perlu subscribe YouTube channel aku. Aku punya YouTube channel. Okay. Lepas tu, kalau tak keberatan, nanti aku tunjuk lah semua yang tadi aku cakap tu, macam Vegas Pro ke semua tu, aku tunjuk dia punya apps dia macam mana. Tak pun, korang carilah benda tu dekat kedai-kedai. Korang tanyalah, kat kedai ada tak software editing? Kalau ada, macam mana nak download, berapa harga dia? Okey, nanti automatik orang kedai tu akan layan korang. Tak perlu risau. Okey, lepas tu. Kalau yang macam kamera-kamera tadi tu,
aku akan sertakan dengan harga dia. Untuk harga semasa sekarang lah. Ya, kat sini ke, kat situ ke, kat sini ke, kat situ lah, mana-mana lah nanti aku nak selil, aku bagi tahu. Kalau ada, maybe ada pertambahan kamera ke aku letak nanti ke mana lah aku tahu kan. Dan juga mic semua tu. Lepas tu jenis laptop semua tu. Yelah semua tu lah. Nanti aku tunjuk. Okay. Tapi jangan lupa subscribe channel aku. Automatic aku akan subscribe. Tak pun korang komen kat bawah korang punya channel, aku akan subscribe. Korang jangan risau. Aku akan buat apa saja untuk korang semua. Untuk korang tau, bukan untuk aku je. Okay. Tanpa disebabkan musim PKP ni saya terlalu banyak benda nak buat, saya telah men-endkan video saya ni dengan cara yang ini. Kalau ada salah dan silap, maafkanlah ya. Ya, lagi satu. Sekarang kan esok dah Ramadan. Aku harap sangat korang jangan terlalu stres sampai korang tak bersyukur. Korang jangan cakap, alamak Ramadan tahun ni tak macam Ramadan tahun lepas. Alamak Raya tahun ni tak macam Raya tahun lepas. Dalam hidup ni tak semua benda sama. Okey? Faham tak? Tak semua benda yang kita lalui itu sama. Okey? Setiap tahun berbeza. Maybe tahun ni satu pengalaman baru. Ramadan berpuasa pada waktu PKP. Tak pun raya pada waktu PKP, mana kita tahu? Kita tak tahu. Itu pengalaman. The best memories in 2020. You don't know. What you know? You know what I mean? What I mean, you know what I mean. Hey, you ni bye. Don't forget to subscribe. Apa-apa nanti aku upload video baru ya. Okay? Video-video lama aku jangan lupa nak tengok. Penat kita buat video-video lama tau. Bye-bye. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.